Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 7 Jun 2021. Anda bersama saya Salazar Safian dan ini antara paparan utama malam ini. Sarawak akan menerima 380,000 dos vaksin Sinovac pada Rabu ini dalam usaha mencepatkan lagi proses vaksinasi dan mencapai imunisasi kelompok. Sarawak mengambil pendekatan hybrid bagi pendaftaran vaksinasi di kawasan luar bandar, iaitu dengan menggunakan kaedah manual selain menerusi aplikasi MySejahtera. Kes baharu harian COVID-19 merekodkan penurunan untuk 4 hari berturut-turut apabila sebanyak 5,271 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas berbanding 6,241 semalam. Sarawak akan menerima sejumlah 380,000 dos vaksin jenis Sinovac pada Rabu ini. Ia merupakan sebahagian daripada yang diumumkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin, semasa lawatannya ke Sarawak minggu lepas. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Joritun Openg, ini adalah usaha bagi mempercepatkan lagi proses vaksinasi dan mencapai imunisasi kelompok di Sarawak. Vaksin akan datang 9 hari bulan 380,000 vaksin di mana dikatakan oleh Khairy, dan ia akan terus datang hinggalah kita hantar ke Miri juga. Miri akan datang 89,360 pada 10 hari bulan. 9 di Kuching, 10 di Miri. Dan ini akan mempercepatkan lagi proses vaksinasi kita. Dalam lawatannya di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Isnin, beliau amat berpuas hati dengan kelancarannya daripada prosedur pendaftaran sehingga proses suntikan selesai. Beliau turut menyatakan kemungkinan untuk meningkatkan lagi jumlah penerima vaksin AstraZeneca di PPV BCCK sehingga 3,000 orang sehari. Hari ini kita menyuntikkan lebih kurang untuk 3 hari 1,000 suntikan. 1 hari 1,000 people to be vaccinated in 1 day, dan kita ada mereka yang telah mendaftar sebanyak 30,000, dan ini akan berjalan. Untuk rekod, PPV di BCCK yang mula beroperasi 7 Jun 2021 dihaskan untuk penerima sukarela vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca. Selain di BCCK, PPV vaksin AstraZeneca turut dibuka di Pusat Kemahiran Belia Negara IKBN Miri yang juga mula beroperasi pada hari yang sama sehingga hujung Julai ini. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri turut mendedahkan Sarawak mengambil pendekatan hybrid bagi pendaftaran vaksinasi di kawasan luar bandar, iaitu dengan menggunakan kaedah manual selain menerusi aplikasi MySejahtera. Keprihatinan terhadap jarak lokasi penduduk berkenaan yang jauh dan terpencil menjadikan kerajaan negeri lebih fleksibel dalam pengisian data penerima vaksin COVID-19. Justru sekiranya mereka yang belum mendaftar melalui MySejahtera atau pejabat residen hadir di PPV, mereka tidak akan disuruh pulang, sebaliknya terus diberikan suntikan vaksin. What we're doing is, siapa yang datang, kenanya jauh juga sudah datang, minta vaksin lah. You nyuruhnya balik, nakah susah. What we do, yang datang, beri aja vaksin, tapi detailnya diambil, daftar. Jadi that we become part of data lah, base data of people who have been vaccinated. Kalau tak, you ada statistiknya. Okay? This is something which is beyond the normal one lah. Proaktif sikit lah kita. Supaya cepat.
Semua wakil rakyat di Sarawak juga telah diminta untuk membantu penduduk di kawasan mereka dalam proses pendaftaran vaksinasi itu agar sasaran mencapai imunisasi kelompok pada akhir Ogos ini berjaya. Sementara itu, penerima-penerima vaksin AstraZeneca di PPV BCCK meluahkan rasa lega mereka selepas divaksinasi. Meski masih ada segelintir masyarakat yang skeptikal terhadap penggunaan vaksin ini, namun tidak kurang juga yang berfikiran terbuka dan mengambil peluang yang tersedia. 7 Jun 2021 merupakan hari pertama pelaksanaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Baik, jika kita lihat di sini terdapat 4 laluan masuk telah disediakan di mana 2 laluan di tengah-tengah ini merupakan laluan khas bagi golongan orang kurang upaya OKU. Baik, mari kita teruskan tinjauan dan kita lihat bagaimana reaksi orang ramai selepas mengambil dos masing-masing. Hari pertama proses pemberian vaksin AstraZeneca kepada 1,000 penerima di PPV BCCK telah pun berjalan lancar. Tinjauan TVS mendapati suasana di PPV BCCK adalah amat teratur. Yes, teratur. Memang teratur. Kami pun suka ajak lainan yang okey. Suasana pun kalau kondisi sikit lah. Orang selesa lah kan. Kita orang ya boleh kata orang kenapa menenangkan lagi lah rasa takut kita kan bila vaksin tu Sebelum tu memang kami nervous. Tadi pun kami nervous betul-betul selepas dah ikut SOP yang diajar oleh nurse tadi kan. Rasa kami okey, lega. Penerima vaksin yang datang juga dilihat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Para sukarelawan yang hadir juga telah banyak membantu bagi memudahkan urusan setiap penerima vaksin. Oh yes, here is much faster here lah. I bring my father to the stadium there. Take about 2 hours. But here very fast. Now only 1 hour finish. Setakat ini dah kira 25 minit. Alhamdulillah belum ada apa-apa reaksi. Cuma kata-kata balik jarum tadi lah. Dan nasihat advisory is quite good. Bagus juga. Disuruh mengawal kesihatan dalam masa sebulan ni. Baik, ini pula di Miri. Proses pemberian vaksin AstraZeneca di PPV IKBN juga berjalan lancar dan sistematik. Tiada sebarang kesesakan dilaporkan dengan pematuhan tinggi terhadap prosedur operasi standard SOP. Mereka yang ditemui juga meluahkan rasa syukur dan teruja setelah menerima vaksin, sehinggakan tidak menyatakan sebarang perasaan takut, malah hanya lega kerana ia merupakan antara usaha yang dapat dilakukan bagi mengekang penularan virus COVID-19. Sebab kita sudah daftar dari bulan Mac dan sekarang kita dapat. Memang sangat terujalah dan kita sangat happy kita dapat injection hari ini. So bagi orang yang di luar sana, jangan rasa takut sebab kita sudah dalam keadaan yang begini. Kita akan kita secepat mungkin kalau boleh kita dapat semua rakyat Sarawak, amnya Malaysia dapat immunisation ini secepat mungkin kalau boleh. Sebab sekarang kita tahu, jadi bagi mereka luar sana jangan takut. I've just got my first dose of vaccine, and I feel relieved because this is the first time that we can get it here. And my hope is that everyone should take the first dose and then we go for the second dose. Mine will be in 1 month's time, so wish everybody the best lah. So there is don't have to be so the one on the vaccination. It is good for you and me. We take care of ourselves. I just have my first dose of vaccine. I feel very excited because I have been waiting for few months since February I registered. So only now I have been vaccinated. I'm very excited and I am very thankful for KKM to make arrangement for this vaccination. And I hope that the others who
who have not yet been vaccinated, I think it's good that we all go. Don't be afraid because it's nothing. It's just like ordinary vaccination. It's not painful. Pemberian suntikan dos pertama di Miri yang bermula 7 sehingga 9 Jun nanti bakal melibatkan pemberian sebanyak 200 dos sehari kepada penerima yang berumur 60 tahun ke atas. Dos kedua pula akan diberikan melalui janji temu yang ditetapkan menerusi aplikasi MySejahtera. Manakala bagi tempoh 10 Jun sehingga 27 Julai 2021 pula akan melibatkan pemberian suntikan vaksin sebanyak 400 dos sehari. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, menasihatkan agar penerima hadir mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Tiada keperluan untuk Sarawak melakukan ujian saringan COVID-19 secara besar-besaran seperti mana yang dilakukan di Semenanjung Malaysia. Ini kerana Sarawak mempunyai pusat senti COVID-19 yang telah ditubuhkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak di Dewan Masyarakat Padungan Kuching. Jelas Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, sejak pusat terbabit dibuka pada 3 Mei lalu, pusat berkenaan telah menjalankan lebih 1,000 ujian calitan. We are doing the testing. Ikut, kita ada one stop center dekat Kuching. Every day, setiap hari lebih 1,000 orang datang. So those who thought they are close contact and those who are worried they have a problem. So the testing are going on in Sibu, in Bintulu, in Miri. We don't call it mass testing. Mass testing is a language that is a lot misunderstood. But we are guided by our contact tracing team to look at the clusters and to look at the surrounding area. Dalam pada itu, UGAH memaklumkan pekerja di negeri ini hanya perlu mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Negeri yang berkenaan untuk melepasi sekatan Jalan Raya SJR Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka tidak perlu mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Persekutuan. UGAH berkata demikian susulan kenyataan yang dikeluarkan Ketua Polis Negara Dato' Akril Sani Abdullah Sani yang mengatakan polis hanya akan menerima surat pengesahan yang dikeluarkan oleh 6 Kementerian Persekutuan dan agensi tertentu untuk melepasi SJR di seluruh negara bermula Selasa. UGAH turut menyenaraikan 5 Kementerian Negeri yang mana pekerja boleh mendapatkan kelulusan tersebut mengikut skop pekerjaan mereka. Sektor yang dibenarkan beroperasi telah dinyatakan dalam garis panduan PKP negeri yang dikemas kini 31 Mei 2021. Namun pihaknya tetap menegaskan rakyat untuk kekal berada di rumah sekiranya tidak mempunyai sebarang urusan penting untuk berada di luar. Tindakan ini bagi mengurangkan risiko jangkitan penularan wabak COVID-19. Kita beralih ke perkembangan harian COVID-19. Kes baru harian COVID-19 merekodkan penurunan untuk 4 hari berturut-turut apabila sebanyak 5,271 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas berbanding 6,241 semalam. Perkembangan itu juga bermakna Malaysia mencatat kes baru harian di bawah paras 6,000 kes selepas 19 hari berturut-turut di atas angka tersebut sejak 19 Mei lepas. Jumlah kumulatif kes positif di Malaysia setakat ini ialah 622,086 kes. Selangor mencatat kes harian tertinggi sebanyak 1,374 kes diikuti Sarawak 703. Di Sarawak, 49.21% daripada jumlah kes telah dikesan di daerah Kuching, Miri dan Tanjung Manis. Jumlah keseluruhan kes kini meningkat kepada 51,874. Daripada 703 kes baru yang dilaporkan, seramai 39 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 604 adalah terdiri daripada individu yang telah diberikan arahan perintah kuarantin.
4 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada seramai 326 orang. Baik kepada orang ramai yang berhasrat untuk menjadi sukarelawan perubatan dalam program imunisasi COVID-19 di Sarawak dan membantu urusan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV seluruh negeri kini boleh berbuat demikian. Pendaftaran boleh dibuat melalui laman web yang disediakan sebelum 13 Jun ini. Pendaftaran terbuka kepada warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak berumur 18 tahun ke atas serta sihat tubuh badan dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Sukarelawan yang mendaftar akan ditugaskan di Pusat Pemberian Vaksinasi PPV di seluruh Sarawak sehingga 31 Ogos 2021. Menurut satu kenyataan, pendaftaran yang kini dibuka kepada orang awam diharapkan dapat meningkatkan jumlah sukarelawan bagi melancarkan urusan vaksinasi di Sarawak. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, golongan yang berminat boleh layari e-recruitment.sarawak.gov.my atau hubungi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian yang telah disediakan. Para petugas media yang berdaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan mula menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 pada Rabu ini. Demikian menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun katanya, jumlah penerima vaksin dalam kalangan petugas media masih belum diputuskan dan pihaknya masih lagi membuat penelitian. Melepas, Khairi berkata lebih 5,000 petugas media akan menerima tarikh temu janji untuk divaksin bermula Jun. Susulan isu di mana segelintir warga emas yang dikatakan enggan menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca, Khairi berkata pihaknya menyarankan agar golongan itu tidak memilih jenis vaksin dan ambil apa jua jenis vaksin yang ditawarkan. Hati yang ringan meringankan beban yang berat. Lebih 3,000 ketua isi rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang. Menurut Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka Dr. Anwar Rapai, untuk agihan kali ini bantuan akan diserahkan terus ke rumah melalui jawatan kuasa setiap ranting di bawah Dun Nangka seperti yang telah diamanahkan. Hari ini saya bersama dengan ahli jawatankuasa PBB setiap ranting untuk mengagihkan bahan makanan bantuan daripada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah program PKSS ni. Hari ini kita akan mengedar lebih daripada 3,000 ketua isi rumah di seluruh kawasan Dun Nangka dan kita dijangka siap operasi ataupun pengagihan ini sehingga pada hari Khamis ataupun hari Jumaat. Kita mengagihkannya melalui ranting-ranting yang ditugaskan. Jelas Dr. Anwar, beliau tidak mahu orang ramai untuk datang ke pusat agihan. Oleh itu, bantuan hanya dihantar menggunakan khidmat ranting ataupun penghantar sahaja. Kita tidak mahu mereka berada di pusat agihan. Sebab itu, kita ada dua grup. Satu grup ialah untuk mengagih ke setiap rumah melalui ranting-ranting. Satu grup lagi kita menggunakan rider. Rider ini adalah di bawah senarai mereka memohon melalui WhatsApp dahulu di PKP 2 dan PKP 1. Kita ada menyimpan senarai mereka. Pihak pejabat presiden minta mereka ini diberi dan untuk golongan ini kita akan menghantar menggunakan rider kita. Jadi tidak perlu mereka datang untuk ke pusat di Lakis. Beliau turut memaklumkan orang ramai yang mengetahui mana-mana pihak yang terjejas tetapi tercicir dari menerima bantuan bekalan makanan tersebut untuk tampil menghubunginya. Bagi penerima bantuan bekalan makanan tersebut sememangnya diakui amat diperlukan lebih-lebih lagi sepanjang tempoh PKP ini. Mereka ternyata bersyukur adanya pihak prihatin yang sudi menghulurkan bantuan sedemikian bagi membantu golongan yang memerlukan. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban kami, terutama bagi golongan yang kurang kemampuan. Kami salah seorang penerima bantuan food basket di Dun Nangka. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Wabi Anwar
dan Kerajaan Negeri Sarawak atas bantuan ini semasa pelaksanaan PKP 3.0. Syukur alhamdulillah dah ada bantuan diberi setidaknya dah GPS tu nak tahu apa kekurangan orang kampung tu. Sekarang tu kita masih lockdown, jadi bantuan asas penting dalam rumah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak ke atas sedikit bantuan yang dihulurkan pada pagi ini, dan tak lupa juga kepada Yang Berhormat Dr. Anwar bin Haji Rapai kerana telah mengambil langkah yang baik bagi membantu sebenar kita musim PKP 3.0 ni. Jadi harap dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberi peluang kepada bagi golongan yang tak mampulah. Penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan di Sarawak menggesa semua pihak untuk menggandakan lagi usaha membendungnya. Ia bukan sahaja dilihat menular di kawasan bandar, malah semakin merebak di kawasan kampung dan rumah-rumah panjang. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau, mengingatkan agar penduduk rumah panjang di kawasan Telang Usan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Long Lamai. Ia dikatakan berpunca daripada pergerakan antara daerah. Jadi, kebelakangan ini ada kes yang berlaku di satu dua rumah panjang di Dun N77 Telang Usan, begitu juga di N78 Mulu. Mungkin disebabkan kes yang masih tinggi di Bandaraya Miri ataupun bahagian Miri, ada penduduk kita yang balik ke rumah panjang tanpa disedari adalah merupakan carrier atau pembawa virus COVID-19 ini. Beliau ternyata berpuas hati apabila melihat usaha penduduk kampung dan rumah panjang yang meletakkan tanda amaran serta penghadang di simpang jalan. Ini satu cara dia yang terbaik untuk kita mengelak kampung ataupun penduduk di kampung, sesebuah kampung itu mungkin terdedah kepada COVID-19. Dan nasihat demi nasihat kita telah sampaikan kepada penduduk di kampung yang kadang-kadang mungkin terpaksa turun ke Pekan Long Lama, pergi ke subdistrik Long Bedian ataupun ada yang sampai ke Miri. Pengekalan kedudukan semua ahli Dewan Undangan Negeri di Sarawak seperti yang diumum Speaker DUN Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar tidak memberi sebarang implikasi. Malah menurut penganalisis politik Dr. Arnold Puyok, rakyat juga secara umum tetap mahukan kerajaan berusaha menurunkan jumlah kes COVID-19 serta mengembalikan ekonomi terlebih dahulu. Saya melihat bahawa implikasi itu tidaklah begitu signifikan. Cuma mungkin yang kita dapat tengok adalah implikasi dari segi bagaimana ia boleh mengganggu proses demokrasi negara yang kita amalkan selama ini. Tetapi kalau kita melihat respon daripada masyarakat secara umum, rata-rata ramai yang mahu supaya kerajaan meneruskan usaha untuk menurunkan kes COVID dan juga mengembalikan ekonomi negara yang terkesan akibat daripada COVID-19. Jadi secara umum memang kita dapat lihat kesan, implikasi dari segi proses demokrasi, tetapi proses ini boleh kita tangguhkan kerana yang penting pada ketika ini adalah untuk mengembalikan ataupun untuk memulihkan ekonomi negara. Tambah Dr. Arnold, sekiranya pilihan raya sedia untuk diadakan, kerajaan tetap perlu menyediakan persediaan yang rapi dari segi infrastruktur kerajaan dan juga penyelarasan garis panduan yang ketat agar tiada peningkatan kes yang mendadak selepas mengadakan pilihan raya. Dan perkara lain adalah dari segi infrastruktur. Kalau misalnya COVID-19 meningkat semula, adakah kerajaan sudah bersedia? Adakah infrastruktur yang sedia ada ini mampu untuk menampung peningkatan kes COVID secara mendadak? Dan Election Commission sendiri dan juga sistem pilihan raya yang ada di Malaysia ini, adakah sudah bersedia dari segi teknologi, dari segi SOP, dari segi prosedur dan sebagainya? Adakah kita sudah benar-benar bersedia untuk mengadakan pilihan raya dalam keadaan yang sukar seperti ini?
Pada Ahad, Asfia menerusi satu kenyataan berkata Perkara 18/1 Perlembagaan Negeri Sarawak dengan jelas memperuntukkan bahawa seorang adun akan kekal sebagai adun sehinggalah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dibubarkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK menerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia menawarkan kemudahan penangguhan bayaran balik atau moratorium pembiayaan tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini merupakan antara usaha MEDEK membantu meringankan beban keuangan koperasi yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Sebanyak 1,056 koperasi seluruh negara akan menerima manfaat daripada pelaksanaan moratorium tersebut. Sehingga 30 April 2021, jumlah akaun pembiayaan tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah sebanyak 1,734 dengan kelulusan pembiayaan keseluruhan bernilai 1.66 bilion ringgit. Pelaksanaan kemudahan moratorium PKP 3.0 diteruskan dengan menawarkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh 3 bulan bermula 1 Jun sehingga 31 Ogos 2021. Koperasi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 hanya akan membuat bayaran balik pinjaman mulai 1 September 2021. Bagaimanapun, koperasi yang mempunyai akaun pembiayaan bagi aktiviti kredit kelulusan moratorium PKP 3.0 tertakluk kepada koperasi yang menawarkan kemudahan moratorium kepada anggotanya. MEDEK berharap kemudahan moratorium PKP 3.0 bagi pembiayaan ini dapat membantu kelangsungan aktiviti perniagaan gerakan koperasi dan menyediakan kemudahan tunai tambahan untuk operasi koperasi. Sekian sahaja utama pada malam ini. Terus patuhi SOP dan jaga diri. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan visual letusan gunung berapi Etna di Itali. Saya Salasia Safian, salam hormat dan selamat malam.